أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل. Allahumma amin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kita sekali lagi pada bulan Syaban ini, dan mudah-mudahan Allah berkati kita dalam bulan Rejab dan Syaban sampaikan kita ke bulan Ramadan. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung lagi hadis menikmati kata-kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih agung kita, meneliti dan cuba memperoleh sebanyak-banyak mutiara daripada kalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kita terus pergi kepada hadis kita yang berikutnya, hadis yang ke 13 kan. Hadis yang ke-13 daripada bab melakukan sesuatu tu biar bersungguh-sungguh, biarlah dengan bermujahadah, biarlah dengan tekun, kan? Janganlah kita buat asal boleh aja, kan? Bab al-mujahadah. Mujahadah ni kita kata buat biar bersungguh-sungguh, kan? Dan juga berusaha dan memerangi kemalasan kita, dan juga apa jugalah yang menghalang kita daripada melakukan amal ibadah. Jadi kita pergi kepada hadis yang ke-13. Bisanadin muttasilin anil Imam Nawawi, al-Imam al-Hafiz Abi Zakaria Muhyiddin Yahya an-Nawawi rahimahullahu wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Qal al-thalithu ashar an Abi Abdillah wa yuqal Abu Abdurrahman Thawban maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul alayka bi kathrati sujud fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan. Daripada Sayyidina Thawban. Sayyidina Thawban ni pembantu Nabi SAW. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, alaika bi kathratis sujud. Hendaklah engkau banyakkan bersujud. Banyakkan bersujud, tentu sekalilah banyakkan solat, kan? Bukan sujud saja-saja. Banyak sujud maksudnya banyak solat. Maknanya kat sini juga bukanlah solat fardu. Maksud kat sini adalah solat-solat sunat, kan? Banyakkan solat-solat sunat. Itu maksudnya lah. Dan kemudiannya fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan, sesungguhnya engkau tidak sujud pada Allah satu kali sujud tu je, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan angkat darjat engkau satu darjat. Allah akan angkat dengannya satu darjat. Allah akan angkat engkau dengannya satu darjat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan Allah akan hapuskan dengannya untuk engkau, daripada engkau satu kesalahan. Kita punya kesalahan sangat banyak. Tapi setiap kali sujud, Allah akan ampunkan dosa kita, kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang banyak bersujud. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada sujud itu dia punya kedudukan dia tinggi, kan? Berbanding dengan rukun-rukun yang lain. Walaupun ulama berbeza pandangan mana rukun yang paling utama, adakah berdiri yang lama ataupun sujud yang lama. Dan adalah dua-dua pandangan tu pandangan yang kuat. Tapi senang ceritanya ini hadis cerita tentang sujud. Sebab Nabi SAW fokus tentang sujud.
Dan dalam masa yang sama macam kita sebutlah, ia juga adalah dalil kepada solat itu sendiri. Banyakkan solat. Dan pentingnya solat. Allah akan angkat darjat di sisi Allah dan akan hapuskan pula kesalahan kita. Okay, jadi kena mujahadah lah. Itu kenapa dia duduk dalam tajuk mujahadah. Sebab banyak solat kena mujahadah. Kalau solat fardu saja mungkin tak adalah sangat kan. Tapi kalau nak solat sunat banyak-banyak memang kena mujahadah. Jadi itu sebab hadis ini duduknya dalam cerita tentang mujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi solat sunat ni memang kalau ikutkan kita, alah sunat aja, dia keluar kata raja kat belakang tu. Jadi bila perkataan je kat belakang, tak ada rasa berat. Jadi mujahadah memang sangat diperlukan untuk banyak sujud atau banyak solat. Kathratis sujud, Nabi SAW gunakan perkataan tu. Okey, seterusnya. Jadi sebenarnya hadis yang tadi ni dia lebih kurang macam hadis yang minggu lepas kita baca lah. Yang minggu lepas pun daripada pembantu Nabi SAW juga. Kan Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab yang minta jadi jiran Nabi kat syurga tu ataupun jadi teman Nabi kat syurga. Sama juga Nabi bagi tahu fa'ini ala nafsika bi kathratis sujud. Dan tolonglah aku dengan dirimu dengan banyaknya sujud. Jadi lebih kurang sama juga. Seterusnya, hadis yang ke-14, Ar-Rabi' Asyar, qal an Abi Safwan Abdullah bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa qala hadisun hasan. Okey. Daripada Sayyidina Abdullah bin Busr Al-Aslami. Beliau berkata, Nabi SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umuruh, siapa yang panjang umurnya, wa hasuna amaluh, dan baik amalannya. Panjang umur dan baik amal ni memerlukan kepada mujahadah. Sebab nak beramal yang lama, kan? Lama beramal, kena mujahadah lah. Jadi, ini sebabnya dimasukkan tajuk dalam mujahadah. Siapa yang panjang umurnya, dan baik amalannya. Maksudnya dia tak pernah give up, tak pernah bosan daripada melakukan amalan. Jadi panjang umurnya dan baik amalannya. Dua-dua sekali kena ada. Jadi jangan minta doa panjang umur je. Dan biar panjang umur dalam perbuatan yang baik. Dan dalam perbuatan yang terbaik, amalan-amalan yang terbaik. Supaya berbaloilah panjang umur tu. Kan kata Imam Al-Haddad dalam nasihat Nasaih Diniyah wal Wasayil Imaniyah, Imam Al-Haddad khususkan satu fasal cerita tentang panjang umur ni. Kan, dan cerita panjang umur ni dia kata bukti bahawasanya seorang itu memang benar-benar minta panjang umur dalam amal yang baik. Dia mestilah daripada waktu dia berdoa tu sendiri pun memang dia bersungguh-sungguh buat kebaikan. Barulah betul dia punya doa dan dia punya niat tu. Kalau dia doa untuk panjang umur, buat amal banyak, tapi dalam masa yang sama, waktu dia doa tu dia malas nak buat amalan, maka itu tandanya dia bertangguh-tangguh. Dia kata, ya Allah panjangkan umur aku, jadi aku boleh buat baik macam-macam. Tapi sekarang tak nak buat baik. Maknanya dia bertangguh dah tu. Dia kata, okey, umur 80 nanti aku buat baik. Jadi, ya Allah kau panjang umur aku sampai 90. Sempatlah 10 tahun aku buat baik. Macam itulah lebih kurang kan. Jadi maknanya dia memang bertangguh-tangguh nak buat baik. Itu lain. Dan yang dimaksudkan dengan hadis ini dan juga dengan doa itu adalah memang daripada waktu dia berdoa tu lagi pun memang dia rajin buat baik. Jadi dia nak supaya bila dia dipanjangkan umur, lagi banyak benda dia dibuat baik. Maknanya daripada sekarang sampailah dia mati tu lagi banyaklah banding dengan kalau dia mati muda. Kan? Jadi dia harapkan supaya panjang umurnya. Kemudiannya kalau nak kira panjang umur juga, kalau kita perhatikan, sebenarnya banyak di kalangan kita panjang umur, lebih panjang dah daripada Imam Nawawi yang menyusun kitab kita ni. Imam Nawawi meninggal dunia umur 40 atau 45 saja. Kan? Jadi maknanya kalau kita kira panjang umur, panjang dah umur kita ni. Sebab Imam Nawawi meninggal umur 40 atau 45. Jadi lebih kurang begitulah umur Imam Nawawi meninggal. Jadi maknanya panjang dah amalan kita, ilmu pula umur kita. Tapi Imam Nawawi ni umur dia panjang sampai sekarang dengan
Contohnya pagi ni kita baca kitab Riyadhus Shalihin. Di sana sini orang amalkan ilmu yang beliau ajar. Kan lagi-lagi dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab-mazhab yang lain. Kan orang baca kitab-kitab beliau, baca kitab sebesar Al-Majmu' ataupun kitab-kitab tasawuf beliau, kitab-kitab hadis beliau, kan sangat-sangat banyak. Jadi semuanya tu mendatangkan pahala yang sebanyak-banyaknya kepada Imam An-Nawawi. Jadi maknanya Imam Nawawi ni sebenarnya panjang juga umur dia, kan, walaupun meninggal dunia waktu umur 40, 45 ke, kan. Okey. Seterusnya, hadis yang ke 109 ataupun hadis yang ke 15. Hadis 109 ataupun hadis yang ke-15 dalam bab ini. Okey. Apa dia hadisnya? Hadis ni panjang Ya, sekejap. Ada orang tekan bel. Okey. Seterusnya. Al-Khamis Ansyar qala Al-Khamis Ansyar an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu ta'ala anhu an qitali Badrin. Faqala ya Rasulullah ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin la inillahu ashhadani qitalal musyrikina la yarayanna Allahu ma asna' la yarayanna ada juga la yuriyanna kat sini tulis la yarayanna, satu la yur Imam Nawawi sebut ruwiya bi dhammil ya wa kasr ra. Okey, la yuriyanna. Okey, la yuriyanna Allahu ma asna'. Falamma kana yawm Uhud inkashafa al-muslimuna faqala Allahumma a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula, yani ashabahu, wa abra'u ilayka mimma sana'a haula, yani al-musyrikin. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az. Faqala ya Sa'd bin Mu'az, ya Sa'd bin Mu'az, al-jannatu wa rabbin nadhr, al-jannatu wa rabbin nadhr, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'dun famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bis-sayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-musyrikuna fama 'arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Qala Anas kunna nara aw nazunnu anna hadhihi al-ayah nazalat fihi wa fi ashbahi minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi ila akhiriha muttafaqun alaihi. Okey. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Dia cerita tentang siapa? Dia cerita tentang pakcik dia. Pakcik dia Anas bin Nadhr. Nama pakcik dia Anas juga Dia Anas bin Malik bin Nadhr. Kan? Anas bin Malik bin Nadhr. Jadi pakcik dia Anas bin Nadhr. Jangan tertukar-tukar pula sebab kat sini ada Anas berulang kali Jadi masuk kat sini ni cerita tentang pakcik Sayyidina Anas. Sayyidina Anas ceritakan tentang pakcik dia yang namanya Anas juga. Okey. Jadi cerita tentang Sayyidina Anas bin Nadhr ni apa dia? Ghaba, dia tak ada. Waktu bila? Waktu perang Badar. Waktu perang Badar dia tak ikut sekali. Perang Badar kan Nabi SAW hanya pergi dengan 300 lebih orang je, ada kata 313. Jadi tak ramai pun yang pergi perang Badar. Lagipun perang Badar ni Nabi SAW tak suruh para sahabat ikut.
Kan? Bukan suruh ramai-ramai, jom kita pergi perang. Tak. Kan? Bahkan dia orang tak tahu pun kata nak pergi perang waktu perang Badar tu. Perang Badar tu kan dia orang tak bawa senjata pun. Bawa kayu, bawa apa je. Jadi, waktu perang Badar tu ramailah sahabat yang tak ikut lagi pun. Biasalah tu. Okey, jadi tu sebablah tentera Badar ni dia ada kelebihan di dalam Islam dia ada kemuliaan di kalangan para sahabat. Nabi SAW kata lakukanlah apa saja mereka telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Taala. Okey. Jadi Sayyidina Anas bin Nadar ni bila dia tak ikut serta dalam perang Badar, dia kata wahai Rasulullah, saya tak ikut serta dalam peperangan yang pertama, ghibtu an awal, kan, perang yang pertama, awal qitalin qataltal musyrikin, kau berperang dengan orang musyrikin. Kemudiannya dia kata la inillahu ashhadani qitalal musyrikin, kalaulah Allah Ta'ala menyaksikan ataupun maksudnya Allah Ta'ala takdirkan aku dapat perang dengan orang musyrikin, la yuriyannallah, maka Allah Ta'ala akan menzahirkan, walaupun kat sini dia memang ada pelbagai riwayat waruya bi fathihima, maknanya la yarayanna pun boleh juga dua-dua boleh, iaitu Allah Ta'ala akan menyaksikan. Kalau la yarayannallah maknanya Allah Ta'ala akan melihat. Kalau la yuriyannallah maknanya Allah Ta'ala akan memperlihatkan. Dia dua-dua boleh. Dua-dua riwayat ada. Okey, ma asna, apa yang aku lakukan. Maknanya kalaulah dapat perang dengan orang musyrik lagi sekali nanti, tengoklah. Macam itulah kan kalau kita punya bahasa. Tapi kat sini dia bukanlah tengoklah tu pada Nabi, kan. Allah Ta'ala akan nampakkan, ataupun Allah Ta'ala akan nampak. Macam itulah. Nampaklah apa yang aku akan buat. Kan? Memang maknanya aku akan berperang sehabis baik. Dan ini bukan setakat sembang dia bukan setakat sembang. Buktinya apa berlaku? Falamma kana yaumu Uhudin, apabila berlakunya peperangan Uhud, sampai saja hari peperangan Uhud, apa dia? Inkashafal muslimun, orang Islam ada yang lari dari ataupun meninggalkan tempat mereka. Dan kita tahu apa yang berlaku waktu perang Uhud, khususnya apabila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apabila tentera-tentera pemanah dekat atas bukit tu turun meninggalkan posisi mereka masing-masing. Jadi waktu tu kan dah jadi kelang kabut, jadi kacau bilau kan. Jadi waktu berlaku kacau bilau tu, apa yang berlaku ketika tu? Kata Sayyidina Anas bercakap tentang pakciknya Anas bin Nadar, dia kata, Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula, ya Allah, aku mohon ampun pada engkau daripada apa yang mereka lakukan. Dan apa yang mereka lakukan maksudnya orang Islam lah. Aku minta maaf sangat. Allahumma a'tadhiru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabahu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, tapi aku berlepas diri daripada apa yang mereka tu pula lakukan, iaitu orang musyrikin yang memerangi Nabi SAW. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az, kemudiannya beliau ke depan lagi. Waktu orang tengah kelang kabut, waktu orang mula nak lari, dia pula ke depan. Kan? Dia menghadap ke depan. Fastaqbalahu Sa'd bin Mu'az, kemudiannya dia bertemu dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Jumpa dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Maknanya Sayyidina Sa'ad bin Mu'az yang cerita benda ni maknanya kan. So Sayyidina Sa'ad bin Mu'az, dia cakap apa dengan Sayyidina Sa'ad bin Mu'az? Ya Sa'ad bin Mu'az. Kan? Wahai Sa'ad bin Mu'az. Apa dia? Al-jannah wa rabbin nadar. Al-jannah wa rabbin nadar. Syurga dan demi Tuhan an-nadar. Dia jatuh. Maksudnya dia bersumpah. Kan? Dia bersumpah begitu. Dia kata, demi Tuhan an-nadar. Nadar siapa dia? Bapak dia kan? Jadi maksudnya demi Tuhan bapa aku. Demi Allah Ta'ala lah senang ceritanya. Ini ajidu rihaha min duni Uhud. Sesungguhnya aku mencium bau syurga. Rihaha tu kembali kepada al-jannah tadi ya. Maksudnya syurga. Kan? Syurga. Sa'ad bin Mu'az, syurga. Demi Allah, sesungguhnya aku dapat cium baunya. Dia punya excited nak dapat syurga tu maksudnya kan. Sesungguhnya aku dapat mencium baunya, bau syurga. Min duni Uhud.
sebelum Bukit Uhud lagi, kan? Maksudnya aku dah bau dah dekat-dekat Bukit Uhud tu, aku dah bau syurga dah. Qala Sa'ad famastata'tu ya Rasulullah ma sana'. Sayyidina Sa'ad yang riwayatkan hadis ni kemudian kan, dia kata apa? Dia kata aku tak mampu nak buat apa yang dia buat. Kan? Aku tak mampu, dahsyat sangat apa yang dia lakukan. Maknanya dia punya peperangan tu, dia berperang tu punyalah semangat, punyalah dahsyat, punyalah kuat, punyalah berani kan. Aku tak mampu buat macam mana dia buat. Qala Anas fawajadna bihi, maknanya kami dapati padanya. Sayyidina Anas kata ni, Sayyidina Anas yang riwayatkan hadis ni cerita tentang pak cik dia tadi kan. Fawajadna bihi, maknanya lepas perang ni kami dapati dia bid'an wa thamanina darbatan bisayf, ada lebih 80 kesan pukulan pedang, au ta'natan birumhin, ataupun tikaman tombak, rumh tombak, au ramyatan bisahmin, ataupun kena tusuk dengan anak panah. Maknanya ada lebih 80 kecederaan pada beliau, pada Anas bin Nadar. Kemudiannya wawajadnahu qad qutila, dan kami dapati dia telah dibunuh, wa massala bihil musyrikun. Wa massala bihil musyrikun ini disebutkan oleh para ulama, antara maksudnya adalah dia telah dicincang oleh orang musyrikun. Kemudiannya sehingga apa dia? Maknanya tengah teruk sangat, maknanya dia punya keadaan mayat dia tu, kan, wa massala bihil musyrikun tu dah macam dah teruk sangat kena dengan orang musyrikun, sampai apa dia? Fama arafahu ahadun, sampailah tidak dikenali langsung dia oleh seseorang pun, orang tak dapat cam dia, kecuali illa ukhtuhu, kecuali adik perempuannya, bibananih, dengan jarinya, dengan hujung jarinya, kan, tengok kat jari, oh ini jari abang aku ni, Anas bin Nadar, kan, Anas bin Nadar, tengok pada jari baru cam. Maknanya muka pun tak boleh nak cam dah, kerana teruk sangat kena dicederakan oleh musuh, terlalu banyaknya kena pedang, kena tombak, kena panah dan sebagainya. Qala Anas, Sayyidina Anas bin Malik kata apa? Kunna nara aw nazunnu, kami melihat atau kami menyangka bahawasanya ayat ini turun pada beliau dan yang seumpama beliau. Apa dia? Ayat daripada suratul Ahzab, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Antara orang yang beriman ada lelaki-lelaki yang membenarkan apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Ta'ala. Betul-betul mereka cakap betul, benar. Macam tadilah Anas bin Nadar ni, Sayyidina Anas bin Nadar ni, dia kata, aku ni kalau dapat perang lagi sekali, tengoklah kan, macam tu. Allah Ta'ala akan nampak apa yang aku buat, ataupun Allah akan perlihatkan, macam tu. Jadi maknanya dia memang bersikap benar, memang sungguh-sungguh bila berlakunya perang, dia tidak gentar, dia tidak ke belakang, bahkan dia bersungguh-sungguh berperang sampailah dia beroleh syahid yang dirindui dan yang dinantikan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Okey, ini antara sahabat yang kita selalu kalau pergi ke Uhud, kalau kita pergi ke medan Uhud, dekat tempat kubur syuhada Uhud tu kan, biasanya memang inilah antara nama yang kita akan sebut, selain daripada kita bagi salam, kita panggil apa, kita bertawassul dan minta doa dengan keberkatan mereka. Salah satu daripada nama yang kita pasti akan sebut juga adalah Sayyidina Anas bin Nadar, dan selain daripada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, selain daripada Sayyidina Mus'ab bin Umair kan. Inilah salah seorang daripada sahabat yang memang kita akan sebut-sebut nama beliau. Dan ada lagi seorang, siapa dia? Abdullah ibn Jahash kan. Sayyidina Abdullah bin Jahash. Itu juga antara nama yang memang kita akan sebut kerana kehebatan mereka. Memang semua yang dalam perang Uhud tu semuanya hebat-hebat, kan? Semuanya dahsyat-dahsyat belaka. Tapi ini antara yang ke depan lah, kan? Antara ramai-ramai yang terkorban dalam ataupun syahid dalam perang
Uhud tersebut. Ada berapa orang yang meninggal waktu perang Uhud ataupun syahid dalam perang Uhud? Ada 70 orang kan. So daripada 70 orang tu ada beberapa nama yang terkedepan lah. Sayyidina Hamzah, antaranya Abdullah bin Jahash, antaranya Sayyidina Mus'ab bin Umair, dan antaranya juga Sayyidina Anas ibn Nadar. Sayyidina Anas bin Nadar ni orang Madinah. Yang tadi tu orang Mekah. Sayyidina Hamzah orang Mekah, Sayyidina Mus'ab bin Umair orang Mekah, Sayyidina Abdullah bin Jahash pun orang Mekah. Sayyidina Anas bin Nadar orang Madinah. Tapi semua ni biasanya nama-nama yang paling ke depan lah di antara syuhada Uhud seramai 70 orang. Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk pagi ni. Dan sebelum saya terlupa, saya ingat saya waktu perang Uhud tu juga Sayyidina Anas bin Nadar ada satu riwayat, dia orang ceritakan macam mana bila orang yang dia ke depan sangat-sangat tu, yang sampai dia kata ya Allah minta maaf terhadap apa yang mereka lakukan apa semua ni. Dia macam ni, waktu tu dah dengar cerita tentang Nabi SAW terbunuh. Kita pun tahu kan dalam cerita perang Uhud tu Nabi SAW dikatakan telah terbunuh. Waktu tu Sayyidina Mus'ab bin Umair yang sebenarnya terbunuh, tapi Sayyidina Mus'ab ni kan handsome dia, tersangat handsome dia, menyerupai Nabi SAW. Sayyidina Mus'ab terbunuh, orang ingat Nabi terbunuh dan syaitan mewar-warkan kepada tentera-tentera bahawasanya Nabi SAW yang terbunuh. So waktu tu yang ada sahabat-sahabat yang ke belakang tu, yang tadi kita sebut sahabat-sahabat dah mula ada yang inkashafal muslimun ni, ada yang dah mula nak letak senjata, ada yang bila tak apalah, dah tak ada guna lah hidup ni, dah Nabi dah wafat, macam tu lah lebih kurang kan. Jadi waktu itulah yang Sayyidina Anas bin Nadar, dia punya semangat ni luar biasa. Dia cakap apa? Dia kata korang dia dah kenapa nak letakkan senjata? Kan? Dia orang jawab lah, Rasulullah dah terbunuh, nak buat apa lagi? Jadi Sayyidina Anas ni kata apa? Apa yang kalian nak buat dengan kehidupan kalau Rasulullah dah wafat? Jom kita bangun mati bersama-sama seperti mana apa yang Rasulullah SAW wafat padanya. Macam tu. Punyalah semangat dia. Jadi dia bukannya jadi bukannya dia jadi makin down ke apa ke, tak. Bahkan dia makin semangat lagi berjuang. Walaupun orang lain jadi macam sedih sangat-sangat kan. Dia bukan tak sedih. Tapi dia jadi lebih bersemangat untuk memerangi musuh. Wallahu a'lam. Rasanya cukup setakat tu insyaAllah untuk pagi ni. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi hadis yang ke-16 dan hadis yang ke-17. Dua hadis ni panjang dalam bab mujahadah. Dan jangan lupa hari Selasa malam Rabu adalah nisfu Sya'ban. Dah dekat dah nisfu Sya'ban kita ni. So manfaatkan sebaik-baiknya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ada doa yang mustajab. Nisfu Sya'ban, Allah ampunkan dosa-dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita di kalangan mereka yang diampunkan dosa dan dimakbulkan doa pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita kebaikan-kebaikan yang melimpah ruah pada malam yang dipanggil sebagai Lailatul Jaizah itu. Malam hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup setakat itu insya-Allah untuk pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina lana fi dinina ma'al qudri unsa wa dzakara وفقنا وفقكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلا اتقياء علماء نهضا بالخير نكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتينا رسول المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.